sesuatu yang perlu kita usahakan, yang perlu kita ikhtiar, yang perlu kita berjuang untuk memiliki. Sebab ramai di kalangan kita yang tidak merasa apa-apa ketika solat, tidak rasa seolahnya dia sedang berhadapan dengan Allah, tidak rasa terhina di hadapan Allah, tidak rasa kehambaan ketika berada di hadapan Allah ketika solat. Bahkan dia tidak rasa apa-apa dengan setiap perkataan yang dia tuturkan di dalam solat. Faktor utama adalah kerana kita tidak memahami bacaan dalam solat. Kedua, kerana hati kita begitu lalai. Hati kita penuh dengan dosa dan noda ketika kita menunaikan solat. Hati kita penuh dengan rasa cinta terhadap dunia ini. Maka sangat sukar untuk kita merasakan solat mengikut rasa yang sebenar. Di dalam surah Taha ayat yang ke-14, surah Taha ayat yang ke-14, yang mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, subhanallah. Yang bermaksud, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah berfirman, Allah berkata kepada kita, Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak selain daripada aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat bagi mengingatiku. Firman Allah ini menjelaskan tentang Allah menyatakan bahawasanya sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain daripada aku. Tiada sembahan yang layak, yang lebih layak untuk kita sembah melainkan Allah. Kemudian Allah berikan kita perintah, fa'budni, maka memperhambakan dirilah kepadaku ataupun beribadahlah kepadaku. Namun Allah terus menyambung ibadah apa? Wa aqimis salat li zikri, wa aqimis salat li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Pasal solat ni terlalu luas. Siapa yang tahu, saya pernah buat webinar. Kami pernah buat webinar pertama tentang solat. Dan masa tu kita hanya boleh webinar solat tu kita kupas banyak perkara. Dan kami berhajat dan merancang untuk kita buat webinar solat siri yang kedua. Ini ya, subhanallah, webinar solat siri yang kedua. Webinar solat siri yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, pada tarikh 31 Januari 2021. Maksudnya saya terus nak mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bersama-sama untuk hadir ke webinar solat siri yang kedua ni. Kita akan buat pada 31 Januari 2021 pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang, 8.30 hingga 4.30 pagi sampai petang bab solat. Soalan-soalan yang ditanya macam kita bincangkan tadi, lepas tu banyak lagi soalan. Saya sebenarnya suka bila tuan-tuan puan tinggalkan soalan. Soalan di page ni kita akan tengok balik, semua soalan kita akan kumpul dan kita akan jawab. Pada 31 Januari ya, 8.30 hingga 4.30. Siapa yang nak, tekan link yang disediakan. Kemudian nanti semua tu kita boleh bincanglah sahabat-sahabat sekalian. Pada hari Ahad. Dan kita jemput Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam. Dr. Muhammad Nizam ni juga penulis bab solat, subhanallah. Okey, memang banyaklah penulisan tentang bab solat. Jadi, saya akan bawa tajuk subhanallah, keajaiban solat sempurna dan khusyuk. Dr. Muhammad Nizam akan bawa tentang bab praktikal terus. Akan bincangkan tentang ciri-ciri sifat solat Nabi dengan praktikal. Tunjukkan cara berdiri, cara rukuk, buat praktikal, cara sujud, cara duduk yang kita confuse selama ni. InsyaAllah Dr. Ustaz Muhammad Nizam, orang yang pakar, orang yang alim, dia akan tunjukkan secara praktikal. Sebab pada webinar pertama kita tak tunjuk praktikal. Webinar yang kedua ni kita akan belajar terus praktikal. Kemudian bila slot petang, iaitu slot forum saya dengan Ustaz Muhammad Nizam dan suami saya sebagai moderator, masa ni soal jawab. Semua soal jawab tentang solat kita akan cuba jawab dalam tempoh 2 jam dengan jawapan yang padat dan ada nota yang disediakan. Dan nota ni kita akan siapkan sebelum. Kepada siapa yang dah tanya soalan-soalan dekat sini, kita akan siapkan nota, soalan dengan jawapan, dan semua yang hadir pada webinar ni kita akan bagi jawapan melalui nota tersebut dan akan diberikan nota. Maksudnya diberikan nota soal jawab solat secara percuma kepada orang yang hadir kepada webinar solat ni.
Dan ini ikhtiar kami juga untuk survival, untuk kerja dakwah dan kerja amal. Jadi setiap sumbangan daripada bayaran yuran tersebut, dia akan masuk kembali kepada kerja amal dan kerja dakwah yang kita lakukan. Dan jangan bimbang sahabat-sahabat sekalian, sekali masuk seumur hidup kami tak akan delete. Jadi ilmu-ilmu dalam tu boleh kongsi, boleh share. Macam tu. Boleh share lepas tu nak kongsi ke, dan boleh tengok sepanjang hidup, boleh wariskan pula kepada anak cucu dan sebagainya. Dan webinar pertama kita tak tutup sampai hari ni, mereka boleh review, tengok selalu. Dan siapa yang nak masuk webinar pertama yang dah lepas pun boleh komen. Sebab saya tak tahu pun pasal webinar solat yang pertama Ustazah buat pada bulan 12. Jadi kalau nak masuk boleh tengok, ada banyak siri, ada soal jawab, banyak juga berkenaan dengan khusyuk solat, bangkit rasa dan solat dan sebagainya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh tutup ni. Alhamdulillah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita memulakan kuliah pagi yang barakah ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah baca Al-Fatihah? Mohon maaf, kepala ke lain. Masya Allah, mohon maaf. Kita baca Al-Fatihah, tuan-tuan puan-puan sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Ni saya ingat. Alhamdulillah, alhamdulillah, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian. Untuk pagi ini, sebenarnya live ini dibuat sempena untuk mewawarkan satu seminar yang bakal diadakan secara online pada hari Ahad ini, iaitu webinar solat siri yang kedua. Kita telah buat webinar yang pertama pada 2 bulan yang lepas dan alhamdulillah hasil daripada respon, sambutan dan cadangan-cadangan banyak pihak untuk kami meneruskan webinar solat yang kedua. Jadi sebenarnya kepada sesiapa yang ingin menyertai webinar solat yang pertama, anda boleh. Subhanallah, anda boleh saja masuk ke seminar webinar yang pertama dengan nilai separuh daripada yuran yang masuk yang pertama hari itu. Subhanallah. Dan masih boleh follow sebab kita tak pernah delete. Jadi kita akan add je masuk untuk siapa yang nak, mungkin terlepas pandang, tak tahu dan sebagainya. Jadi, sempena untuk webinar kali kedua ni, kami akan memberikan, insya-Allah kita akan sedang dalam proses dah menyiapkan soal jawab. Mungkin dalam 100 soalan, 200 soalan, soal jawab, e-book soal jawab solat secara percuma. Maksudnya, nilai jumlah yuran RM60 itu, kita dapat seminar daripada pagi sampai petang bersama saya dengan Ustaz Muhammad Nizam. Kemudian anda akan diberikan juga soal jawab solat, himpunan soal jawab solat e-book percuma. Masya Allah. Mungkin akan mengumpulkan lebih kurang 100 ke 200 soalan.
Jadi tujuan saya pagi ini juga tuan-tuan puan-puan sekalian, kita akan bincangkan beberapa lagi soal jawab tentang solat. Soal jawab tentang solat. Okey. Jadi kerana daripada soalan tuan-tuan puan-puan yang soal jawab solat yang pertama hari itu, kita dah jawab dan kita dah tengok soalan-soalan yang tuan-tuan puan tinggalkan. Kami dah kumpulkan soalan tu untuk dijawab dalam webinar. Satu dijawab dalam e-book tersebut. Subhanallah. Dan e-book ini akan ditapis oleh pihak-pihak yang berautoriti lah, yang pakar. Bukan saya seorang, bukan dengan tim penyidik saja. Kita merujuk kepada kitab-kitab, kita merujuk kepada mereka-mereka yang ada kepakaran, yang ada ilmu, orang ahlinya dalam bidang solat. Subhanallah. Pagi ni saya pegang satu kitab, subhanallah, satu kitab yang sangat bagus bab solat, iaitu Tanwir Al-Masalik. Subhanallah. Karangan Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bura. Subhanallah. Ini dalam bab fiqh juzuk kedua, bab sembahyang. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya nak share beberapa perkara tentang muqaddimah yang dituliskan oleh Syekh. Subhanallah. Bila saya baca pun saya rasa macam, ya Allah, terlalu banyak sebenarnya berkenaan dengan solat yang kita tidak gali, yang kita tak cuba hayati, kita tak belajar. Nescaya kalau kita belajar dan menelusuri jalan-jalan ilmu tentang solat, kita akan mencintai solat dan solat benar-benar menjadi pertolongan, menjadi kekuatan kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wasta'inu bis-sabri was-salah. Maulah pertolongan dengan sabar dan solat. Ramai yang datang bertanya kepada saya, Ustazah, saya dah solat tapi pertolongan tak datang. Ustazah, saya dah solat, jalan keluar tak ada pun. Jadi bukan sekadar kita solat dengan betul, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kena belajar bagaimana untuk betul-betul solat. Solat dengan betul, ya, mungkin kita belajar dari sudut apa? Dari sudut fiqh. Kita belajar dari sudut apa rukun kan, syarat wajib, syarat sah solat, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi kan, kita belajar perkara yang membatalkan solat. Itu adalah kita belajar bagaimana nak solat dengan betul. Tetapi untuk betul-betul solat, kita perlukan ilmu tasawuf. Kan, ia ilmu berkenaan dengan hati. Bagaimana nak bawa hati yang khusyuk? Bagaimana kita nak bawa rasa kehambaan, rasa tenang dalam solat, rasa pergantungan dengan Allah dalam solat, rasa tunduk kepada Allah, rasa pasrah. Sebenarnya pergerakan sujud kita tu, tuan-tuan puan-puan sekalian, adalah pergerakan yang mana kita benar-benar merasakan diri kita ni tidak ada apa-apa, kosong. Daripada kita berdiri, kemudian kita rukuk, kemudian sampai tahap kita sujud, Masya Allah tuan-tuan puan-puan sekalian, wajah, seluruh anggota badan kita sembah ke lantai. Seolahnya kita sembahkan. Kan? Kita sembah, kita menyungkurkan tubuh kita di tanah. Sepatutnya ketika itu yang paling utama adalah hati yang tersungkur di hadapan Allah. Saat itu sebenarnya yang paling utama adalah hati kita betul-betul menyerahkan. Soalnya tidak ada daya, tak ada upaya. Allah, aku lemah. Kita pun menyungkurkan diri kita. Masya Allah, saat sujud tu. Tapi kadang-kadang sebab kita ini terlalu banyak sangat, terlalu mencintai dunia kan tuan-tuan puan-puan, masa sujud kosong, kita tak rasa kita sedang menyungkurkan diri di hadapan Allah. Masa sujud kita tak rasa bahawasanya Allah depan kita. Masa sujud kita tak rasa bahawasanya kita betul-betul memerlukan Allah. Kita betul-betul mengharapkan Allah. Biasa saya pernah tengok depan mata saya ketika saya handle masalah rumah tangga. Apabila seorang suami sangat menyesali perbuatannya, dia melakukan perzinaan dengan wanita yang lain, dia melakukan kerosakan demi kerosakan. Bila datang perbincangan ataupun sesi runding cara, tuan-tuan puan-puan, bila isteri ni diam, tak bercakap apa, dan isteri cakap perkara yang sama je. Ustazah, saya nak mohon fasah. Saya ada bukti dia berzina. Saya ada bukti sekian-sekian. Suami ni kan merayu.
Tolong sayang, maafkan saya. Ingat anak-anak. Mereka ada anak. Saya tak ingatlah, mungkin 5-6 orang. Tolong sayang, tolong bagi saya peluang. Saya tak akan ulang lagi. Saya leka, saya berdosa, saya bertaubat. Tolong sayang, awaklah isteri yang terbaik. Awaklah isteri yang paling sabar. Awak terima saya dengan tak ada apa-apa. Lepas tu isteri diam. Ustazah, saya tetap nak mohon fasah. Apa yang suami tu buat? Sujud. Duduk dekat kaki isteri. Tolong sayang. Tolong bagi peluang untuk abang. Tolong saya, dengan menangis, dengan rasa tak ada apa-apa. Melainkan kalaulah isteri tu kata, baiklah. Soalnya begitulah. Tidak ada apa-apa kekuatan dah ketika itu suami. Melainkan dia melutut. Dia pegang kaki isteri. Merayu-rayu. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini kita lihat situasi apa? Situasi manusia dengan manusia yang sangat mengharapkan supaya manusia itu membuka kembali hatinya yang terlalu sakit dengan perbuatan. Kita tuan-tuan puan-puan terlalu banyak dosa yang kita buat daripada sejak kita balik sampai sekarang. Terlalu banyak kesilapan-kesilapan yang kita buat dan kita sangat takut menghadapi kematian. Ada orang, takut kehilangan kerja, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan anak. Kita takut kehilangan harta benda, kita takut kehilangan kesihatan, kita takut COVID sebab takut hilang kesihatan. Tetapi ketakutan yang paling hebat, yang paling tinggi, yang paling menakutkan adalah saat kita bertemu dengan Allah, saat kita mati. Itu yang paling menakutkan. Kita sangat takut. Bagaimana kita nak jumpa Allah? Bagaimana ketika kita di dalam kubur keseorangan, tidak ada lagi orang-orang yang ramai. Sekarang kita ada keluarga, kita ada kawan-kawan, kita ada adik-beradik. Dalam kubur semua akan tinggalkan kita. Kita betul-betul jasad, roh kita betul-betul keseorangan di dalam kubur. Tapi orang yang menjaga solatnya, subhanallah, solat akan menemaninya. Orang yang menjaga Al-Quran, Al-Quran akan menemani. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, siapa teman karib kita hari ini? Suami kita, anak-anak, sahabat-sahabat, manusia, kita memerlukan manusia. Tetapi sampai ketika manusia tidak akan mampu bersama dengan kita, tuan-tuan, puan-puan. Bila saat kita berpisah dengan dunia, ketika itu hanya tinggal kita seorang diri, tuan-tuan, puan-puan. Hanya tinggal kita sahaja. Kita dan amalan kita. Dan Nabi SAW bersabda, amalan yang pertama yang akan dihisab sama ada di dalam kubur ataupun di mahsyar kelak adalah solat. Awwalu ma yuhasabu indallah, satu yang pertama sekali yang akan dihisab di sisi Allah adalah solat. Sekiranya solat kamu diterima, maka amalan kamu juga diterima. Kalau solat kamu ditolak, amalan lain juga ditolak. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sebab itu, kita sekarang mungkin ada yang ada masa di rumah. Kan? Kita PKP, kita banyak masa di rumah. Kalau orang tanya, Ustazah, apa yang perlu saya tumpukan? Masya Allah. Al-Quran, belajar Al-Quran. Sekarang ada banyak Al-Quran online. Kita tahu, Nabi dah sebut, hadis yang sahih. Iqra'ul Quran, bacakanlah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, pemberi syafaat, akan membantu kamu, akan menolong kamu ketika di mahsyar kelak. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Di mahsyar, suami yang kita sayang, isteri yang kita cintai, anak-anak, semuanya akan membuat hal masing-masing, semuanya ketakutan. Ada satu hadis Nabi SAW tentang situasi neraka menarik ahli neraka. Subhanallah. Neraka menarik ahli neraka tanpa dihisap, tanpa diazab. Situasi yang sangat menakutkan. Lalu situasinya begini. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di mahsyar kelak berlakunya situasi api daripada neraka keluar daripada neraka dan menyambar penghuni mahsyar masuk ke neraka. Seolahnya masuk ke neraka tanpa dihisap, tanpa dihisap. Kita inginkan masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Maksudnya tak perlu hisap. Bila beratur je, okey, ini ahli syurga yang masuk tanpa dihisap, tanpa diazab, dipanggil masuk.
Tapi ada juga kumpulan kelompok yang masuk neraka tanpa dihisap, tanpa diazab. Kemudian malaikat membawakan satu gelas air, Masya Allah, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disimbah kepada api neraka yang keluar daripada neraka. Lalu bila Nabi simbah, api neraka pun berundur kembali masuk ke dalam neraka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat, air apakah ini dalam gelas ni? Yang sangat sedikit airnya. Lalu malaikat menjawab, ini adalah air mata umatmu yang menangis kerana takutkanmu. Allahu Akbar. Tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kali terakhir kita mendirikan solat dan kita menangis? Bila kali terakhir? Bila kali terakhir saat kita sujud, kita rasa Allah itu ada depan kita? Bila kita solat, bila terakhir kita solat, dan ketika kita solat, ketika kita sujud, kita merasakan kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha adil, Allah yang maha menghisap, Allah yang hasib yang maha menghisap. Lalu ketika kita sujud, kita menangis, kita sebut nama Allah, Allah, ya Allah. Mungkin kita sebut ya Rahman, yang maha pengasih, maha penyayang. Sayangilah aku ya Allah, kasihanilah aku ya Allah. Ataupun masa sujud tu kita sebut ya Razak, ya Razak. Batal tak solat ni? Tak batal. Sebut nama Allah, puji Allah. Zikir-zikir ketika sujud, ketika rukuk, menyebut nama Allah tak batal solat, tuan-tuan puan-puan. Itu Asma'ul Husna. Ini disebut. Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia. Menyerulah, serulah. Berdoalah kamu dengan nama-namanya ini. Kalaulah kita dalam keadaan ada ujian dengan suami, dengan anak-anak, ia berkaitan dengan kasih sayang, masa kita sujud, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan bahasa Melayu lah, batal solat. Sebut je, puji je nama Allah. Tapi dalam hati, kita bawa perasaan, keinginan kita tu. Ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Maha Cinta. Dalam hati, ya Allah, bangkitkanlah, satukanlah cinta, kuatkanlah kembali cinta kami suami isteri, ya Allah. Masa kita sujud, kita sebut, Ya Afu, Ya Afu, Ya Afu, Ya Allah, Ya Afu, Ya Maha Pemaaf, maafkan aku, Ya Allah. Aku bukan ibu yang baik, Ya Allah. Dalam hati kita, aku banyak buat salah, Ya Allah, ampuni aku, Ya Allah. Kita kurang sabar, kita sujud, Ya Sabur, Ya Sabur, nama Allah yang Maha Penyabar. Berikan aku sabar, Ya Allah, dalam ujian ni, Ya Allah. Ujian dengan, kenapalah tak boleh tahan marah dengan anak-anak, tak boleh tahan marah dengan suami, dengan isteri. Kita zikir, kita sebut, Ya Sabur, Ya Sabur. Masya Allah. Sebab itu Allah sebut, Wasta'inu bis-sabri was-salah. Tolonglah kamu, minta tolong. Allah tidak ada lemah untuk tolong kita. Allah tidak ada halangan. Allah sebut kun fayakun. Allah hantar bala tentera. Allah hantar malaikat. Tidak ada mustahil di sisi Allah. Tidak ada masalah sebesar-besar masalah. Tak ada besar pun di sisi Allah. Tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan oleh Allah. Masalah sebenar kita adalah kita tidak solat dengan betul. Kita tidak minta tolong dengan Allah melalui sabar dan solat. Allah yang bagi tahu kita wasta'inu. Dan mintalah pertolongan bisabri, dengan kamu sabar, kamu bertahan dengan ujian. Wassalah, dan dengan salat. Jadi bukan masalah yang menjadi masalah utama kita. Masalah utama kita adalah kerana kita tidak meminta pertolongan dengan cara yang Allah kehendaki. Tapi kita minta dengan Allah dengan cara yang kita nak, bukan dengan cara yang Allah nak. Allah beri kita ujian dan Allah beri kita jalan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, syariat salat ini bukan Nabi Muhammad saja. Nabi Ibrahim dah mulakan salat, Nabi Nuh dah mulakan salat. Masya Allah. Salat ini adalah satu ikatan cinta, ikatan kasih sayang antara hamba, simpulan kasih. Saya nak cerita satu kisah seorang anak. Ini cerita dalam 8 tahun yang lepas, tak silap saya. Masuk 8 ke 10 tahun yang lepas. Bos saya, rakan sekerja, bos, di tempat kerja saya, suami dia meninggal dunia mengejut.
Suami dia sehat, tak ada apa-apa. Pagi tu sempat siram pokok, sempat bercakap berborak-borak. Kemudian ada sakit dada sikit, Masya Allah. Lepas tu suami dia baring atas ni, suami dia cakap sikit dengan isterinya. Lepas tu suami pejam mata, meninggal dunia. Masya Allah. Mengejut. Pada hari yang barakah, pada hari Jumaat, meninggal dalam keadaan tenang. Dan dikatakan suaminya ni dah seolahnya dah buat preparation untuk meninggal dunia. Saya bila dengar, saya terkejut. Saya pergi ziarah, tuan-tuan puan-puan. Saya pergi ziarah. Kemudian bila saya dengar cerita, saya kata, ya Allah, hebatnya kepulangan. Hebatnya kepulangan ayah kamu. Sebab saya tak mampu nak bercakap dengan si isteri ni. Saya tak mampu nak bercakap ni dengan bos saya ketika itu. Lepas tu saya tak mampu sebab saya tengok dia sedih, dia keadaan ni, dia dalam keadaan terkejut, suami meninggal, mengejut. Yang saya sempat ketika itu, saya bercakap dengan anak perempuan. Saya duduk, saya pegang, saya kata, Dik, ayah kamu meninggal baik sangat. Dia pun pegang, dia kata, Ustazah, betul Ustazah. Ayah saya pergi dalam keadaan yang tenang. Dia sempat bercakap, tak nampak sakarat. Tak nampak. Macam dia terseksa sakarat, dia tenang Ustazah. Dia pergi pada hari yang baik. Dia dalam keadaan dia bersedia. Lepas tu saya kata, boleh tak cerita apa amalan ayah kamu? Apa amalan ayah kamu? Dia kata, Ustazah, ayah saya seorang yang menjaga solat di awal waktu. Saya pun malu nak sebut macam ni. Saya pun selalu mujahadah berjuang untuk solat di awal waktu. Selalu leka lalai. Dia kata, Ustazah, ayah saya seorang yang selalu bersiap sedia awal untuk solat. Kita dah tahu kan waktu solat masuk bila. Dia dah ready dah Ustazah. Mesti ambil wuduk awal sebelum azan. Dia dah ready, dah menunggu. Dia menunggu-nunggu waktu solat Ustazah. Dia seorang yang menanti-nanti dan menunggu-nunggu waktu solat. Bukannya kita kadang-kadang dah masuk, dah Zuhur cepatnya. Tak perasan. Contohlah kan kadang-kadang kita kan. Tapi dia adalah orang yang menunggu-nunggu waktu solat. Saya ingat sampai sekarang. Lepas tu anak ni, saya ingat perkataan sampai sekarang. Perkataan tu walaupun benda ni dah 8 tahun, 10 tahun. Anak tu kata, Ustazah, ayah saya cakap, solat adalah simpulan kasih hamba dengan Tuhannya. Solat adalah simpulan kasih. Anak ni ulang ayat tu. Ayah saya cakap, solat simpulan kasih. Lagi baik solat kita dengan Allah, lagi kuat simpulan cinta dan kasih kita dengan Allah. Sebab itu saya tengok ayah saya ni seorang yang bersiap sedia setiap kali solat. Jadi Allah beri dia kelebihan bersiap sedia apabila dia nak betul-betul pulang jumpa Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa yang kita boleh faham daripada kisah ini? Jika kita seseorang yang selalu bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah 5 kali sehari, insya-Allah kita juga orang yang bersiap sedia saat bertemu dengan Allah, iaitu kematian kita. Kita tak tahu ni, kita mati bila ni. Hari ni mungkin. Tak nanti sakit, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tak nanti COVID. Tak nanti aksiden. Tak nanti. Ada ramai dah hari ni kematian mengejut. Itu hadis Nabi. Di antara tanda-tanda hampir kiamat, dekatnya dengan kiamat, berlakunya kematian yang mengejut. Sampai doktor tak tahu sebab apa. Akhirnya buat jugalah kan report. Kegagalan jantung ke, buah pinggang ke. Kan? Tapi hari ini berlaku banyak kematian yang mengejut. Ini tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan tak mustahil berlaku pada kita. Tak mustahil. Sebab itu, orang yang bersiap sedia untuk setiap kali solat 5 waktu bertemu dengan Allah, itu waktu kita bertemu dengan Allah, tuan-tuan puan-puan sekalian. 5 kali sehari kita jumpa Allah. Kita hadap Allah, Allahu Akbar, kita jumpa Allah. Kita sebut Allahu Akbar pada lidah. Hati kita sebut tak Allahu Akbar? Hati kita sebut tak Allah Maha Besar? Lepas tu kita baca Allahu Akbar kabira. Ya Allah, Allah yang Maha Besar dan membesarkan. Allahu Akbar kabira, Allah yang Maha Besar. Kabira, sebesar-besarnya. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Kita faham tak maksud tu? Kita belajar tak? Jangan kata ustazah belajar bahasa Arab. Bolehlah ustazah faham. Solat bukan untuk ustaz, ustazah ya. Solat untuk hamba.
solat untuk manusia, solat untuk umat Islam, solat untuk orang mukmin. Kalau benar kita Muslim, kita dah Muslim berapa tahun tuan-tuan puan-puan? 20 tahun? 30 tahun? Kita dah Muslim 40 tahun. Kita dah solat berapa tahun? 20 tahun. Kita perlu berapa tahun lagi untuk faham bacaan solat? Kalau kita boleh belajar bahasa-bahasa yang lain, kenapa kita tak boleh belajar bahasa solat tuan-tuan puan-puan sekalian? Kalau kita boleh belajar, kita tengok cerita, kita tengok translate. Sebab kita nak menghayati cerita tu. Tengok Korea, tengok Mak Saleh, tengok apa, kita baca translate sebab kita nak faham cerita. Kenapa kita tak boleh belajar untuk memahami bacaan solat? Iaitu percakapan kita dengan Allah dalam solat. Perbualan kita dengan Allah. Komunikasi kita dengan Allah dalam solat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab tu Imam Al-Ghazali sebut syarat pertama untuk dapat khusyuk solat, tenang solat, manis solat, mesti faham bacaan dalam solat. Mesti faham. Allahu Akbar. Subhanallah. Bahasa solat, bahasa Arab. Kalaulah kita nak buat, kalau ada orang nak buat kejahatan, Allah izinkan, kita nak faham bacaan solat, adakah Allah tak izinkan? Kita nak faham bacaan dalam solat, adakah Allah akan susahkan? Tidak, tuan-tuan puan-puan. Yang menghalang nafsu kita, yang menghalang malas kita, yang menghalang adalah diri kita sendiri, yang memandang solat itu ringan, solat itu mudah, solat itu tak penting, kita tunaikan cukup syarat je, kita melepaskan batuk titak dangga saja asal solat. Tapi kalau bisnes, kita buat betul-betul, sungguh-sungguh. Tapi kalau dalam bab kemas rumah, dekor-dekor, kita buat sehabis baik. Bila kita masak, kita buat sehabis baik. Tapi kenapa solat kita tak buat sehabis baik? Bukan saya kata tak boleh. Saya pun jenis yang macam tu. Kemas rumah bersungguh-sungguh, dekor sungguh-sungguh. Kalau nak masak sungguh-sungguh, buat kerja sungguh-sungguh. Kadang-kadang saya tanya pada diri saya, kenapa bila time solat tak buat sungguh-sungguh? Sedangkan rumah Allah bagi, kereta Allah bagi, rizki Allah bagi, kerja Allah bagi, anak Allah bagi, suami Allah bagi. Tapi saat Allah panggil kita untuk berbicara, panggil kita untuk bersyukur, panggil kita untuk beri kita tambahan nikmat, kita buat main-main, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita angkat takbir macam tu je, Allahu Akbar, solat macam tu je. Kosong. Kadang solat kita kosong, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tak ada rasa. Kalimah pertama Allahu Akbar pun kadang kita tak rasa dalam hati Allah itu maha besar, tuan-tuan puan-puan sekalian. Webinar solat ni saya buat bukan sebab ustazah nak kutip duit, ustazah buat duit, ustazah buat berbayar. Itu adalah komitmen, pengorbanan kita, ikhtiar kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Walaupun setakat kata ustazah mungkin solat, buat webinar solat kurang menarik, buatlah webinar lain yang menarik sikit tentang keluarga ke tentang ni. Saya kata saya nak buat webinar solat. Kita kan dah buat yang pertama, saya nak buat lagi. Sebab kita panggil Ustaz Nizam Kadir. Lepas tu kita bincang apa, kita kata nak buat praktikal kali ni. Saya kata saya ada banyak nak kongsi pasal solat. Saya bukan nak memilih orang mampu tak mampu, tapi nak buat seminar satu hari. Nak supaya masyarakat kembali untuk memahami sebenarnya tujuan kita solat. Nak rasa nikmat solat, manis solat. Saya pun sedang berjuang, tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya baca terjemahan doa iftitah. Tolong bagi pada ustazah. Bila ustazah sebut tu terus bagi. Cuba kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi kathira. Dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wajjahtu wajha lilladhi fatara samawati wal ard. Mana? Bagilah seorang. Telefon. Bagi segera. Sebab bila ustazah baca macam ni, ustazah ingat makna tu, tapi bila baca satu-satu jadi terlupa. Subhanallah. Ya Allah, lamanya baca cai doa iftitah dah. Okey, cuba kita tengok makna doa iftitah.
Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Indah sangat tuan-tuan puan-puan sekalian. Wajjahtu wajha lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku. Aku menghadapkan wajahku. Wajjahtu wajha lilladzi fataras samawati wal ard. Kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dalam keadaan bersih dan aku juga menyerah diri. Dan aku bukan di kalangan orang yang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati. Masa kita baca ni kan. Inna salati. Ya Allah salatku. Wa nusuki ibadahku. Wa mahyaya. Dan hidupku. Wa mamati. Dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Adalah untuk Allah sekalian alam. Wa ma ana minal muslimin. Dan aku di kalangan orang-orang yang muslim. Tuan-tuan puan-puan sekalian, bayangkan itu baru terjemahan doa iftitah yang kita baca sebelum Al-Fatihah. Ia adalah sunat hayat. Dia bukan sunat abad, dia sunat hayat. Tetapi sunat ini bila kita belajar dan kita hayati, ia akan memberikan kenikmatan, kemanisan kepada solat. Kalau orang tanya, Ustazah, macam mana nak jadi orang yang ikhlas, Ustazah? Kadang buat ibadah riak, kadang sedekah riak, kadang saya tulis-tulis tazkirah di Facebook, ada perasaan ujub, kagum, riak dan sebagainya. Bila orang puji, saya jadi tak ujub, Ustazah. Bila orang puji anak, sekali-sekali saya jadi ujub. Saya kata, bacalah doa iftitah itu dengan terjemahan. Sebab doa dalam doa iftitah, ia membawakan sifat kehambaan dan kita ikrar di hadapan Allah. Kita sebut apa dalam doa iftitah? Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, segala amal ibadahku. Wa mahyaya, hidupku ya Allah. Wa mamati, dan matiku ya Allah. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah sekalian alam. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita selalu teruji dengan ikhlas kita. Lagi-lagi dengan orang yang kita sayang. Kita dah buat banyak pengorbanan, tiba-tiba cinta kita tak dibalas contohnya. Kan kesetiaan kita dibalas dengan khianat. Kita dah korbankan untuk anak-anak. Tapi ada ketikanya anak kita pun lemah. Dia melakukan kesilapan yang menyakitkan hati kita. Kita rasa macam kadang kita jadi mengungkit kebaikan. Kita ungkit, mak dah susah payah gini-gini. Abang kenapa buat macam ni pada saya? Saya sekian-sekian. Kan kadang-kadang kita macam tu. Kadang-kadang kita mengungkit dengan kawan-kawan. Kita mengungkit rakan sekerja. Sebab itu keikhlasan ni benda yang sangat mahal. Sehingga kan kita tak tergugat dengan tindak balas manusia. Kita tak tergugat dengan respon dan tindak balas manusia. Apa yang manusia buat pada kita tak mengecewakan. Kerana kita dah letak set dalam minda kita, aku buat ini kerana nak dapat redha Allah. Kita nak dapat ganjaran daripada Allah. Kita nak dapat pahala, kita nak dapat syurga Allah. Jadi sebab itu keikhlasan kita teruji dengan rasa kecewa pada manusia. Teruji tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab itu kalau kita faham maksud bacaan dalam solat, bila time kita sebut, bila time kita sampai, kita baca doa iftitah tadi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Segala puji bagimu katsira, sebanyak-banyaknya. Bayangkan ya. Masya Allah. Kadang-kadang kita sebut, Abang terima kasih banyak-banyak. Makasih banyak-banyak-banyak. Kita nak tunjuk betapa banyaknya kita nak ucap terima kasih. Betapa banyaknya kita nak bersyukur dan berterima kasih. Dalam doa iftitah, kalimah itu sangat indah. Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar, sebesar-besarnya. Membesarkan Allah. Lepas dah angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah Akbar. Allah segala-galanya. Allah lebih besar daripada masalah yang besar sedang kita hadapi ni. Kemudian terus disambung Allahu Akbar kabira. Lepas tu kita sambung walhamdulillahi katsira.
Segala puji bagi Allah. Kasira. Kasir ni banyak. Bila kasira, sebanyak-banyaknya. Soalannya kita nak ucap makasih banyak-banyak, ya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Segala puji bagimu, ya Allah. Masya Allah. Segala puji bagimu, ya Allah. Pada waktu pagi dan pada waktu petang. Masya Allah. Kita nak kata, ya Allah, aku pujimu, ya Allah. Pagi petang aku pujimu, ya Allah. Pagi petang malam aku pujimu, ya Allah. Tapi kita tak faham maksud ni. Kita tak bawa maksud ni dalam solat. Kalau kita bawa tu kan, sebelum solat ada masalah. Bila kita solat, kadang kita boleh senyum, tuan-tuan puan-puan sekalian. Bila kita puji Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Boleh tak kita kuatkan suara solat seorang-seorang? Boleh. Bukanlah terlalu kuat, cukup dengan kita dengar pada telinga, ataupun nak lebihkan sikit kuat pun tak ada masalah. Tak membatalkan solat. Kan, dan lagi kita seorang-seorang, kita bukan makmum. Makmum tak boleh lah nanti ganggu. Kalau ada jemaah mengganggu, makruh. Lagi ganggu imam, makruh. Tak boleh. Tapi time solat seorang-seorang, solat tahajud, solat sunat, kita kuatkan sikit suara kita. Sebab dia kata, Ustazah, kalau saya tak dengar sungguh-sungguh betul-betul suara saya macam duduk fikir benda lain. Saya nak tutup telinga saya nak biar dengar suara saya. Jawapannya batal tak solat? Tak batal. Bukanlah kuat macam imam tu. Cuma jelas sikit berbanding bila solat berjemaah, tak boleh ganggu ni makruh, ganggu jiran-jiran orang sebelah. Jadi bila solat seorang-seorang, kita sebut wa subhanallahi bukratan wa asila. Dalam hati terbayang, fikiran terbayang maksud dia, Maha sucimu ya Allah, pada waktu pagi, pada waktu petang. Wajjahtu wajha lilladzi fatara samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku di hadapan Allah, di hadapanmu yang menciptakan langit dan bumi. Kan? Inna salati, ya Allah, solatku. Kita tengah solat ni, kita sebut inna salati. Sesungguhnya solatku ini, ya Allah. Wa nusuki, dan segala ibadahku, ya Allah. Wa mahyaya, dan kehidupanku, seluruh hidupku, ya Allah. Seluruh hidupku, ya Allah. Hidupku daripada aku lahir sampailah saat ini, seluruh hidupku, ya Allah. Wa mamati, dan matiku, ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Kerana Allah rabbil alamin, pentadbir sekalian alam. Allahu Akbar, subhanallah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita faham dan kita amalkan doa ni dengan hati, kita akan jadi orang yang ikhlas. Kita jadi orang yang kuat. Kita jadi orang yang tenang. Awal-awal solat lagi, lepas tu kita baca Al-Fatihah pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji Allah lagi. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasihani. Maliki Yaumiddin. Tuhan pemilik sekalian alam, pemilik hari pembalasan, Malik Yaumiddin. Sampai ayat yang kelima, tuan-tuan puan-puan, naik bulu roma kita. Kita sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Dik, tolong cari hadis Nabi berkenaan dengan jawapan Allah setiap perkataan dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksud dia? Hanya kepadamu ya Allah aku memperhambakan diri. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, aku sembah. Aku perhambakan diri. Na'budu, aku bergantung harap. Na'budu, aku menyerahkan diri. Aku bertawakal, aku mengadu. Na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Hanya kepadamu ya Allah aku memperhambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian. Kita minta tolong dengan Allah dalam surah Al-Fatihah. Kita sebut begitu. Dan Allah memberikan jawapannya kepada kita. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Jawapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada pembaca surah Al-Fatihah. Masya Allah. Allahu Akbar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cuba perhatikan hadis Nabi ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang tidak membaca Ummul Quran, yakni Al-Fatihah di dalam solat, maka solatnya tidak sempurna. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata, sesiapa yang tidak baca Al-Fatihah dalam solat, solatnya tak sempurna. Solatnya tak sah.
Nabi ulang 3 kali. Lalu ditanyakan orang kepada Abu Hurairah, bagaimana kalau kami solat mengikut imam? Jawabnya, bacalah perlahan-lahan kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, solat itu ku bahagikan dua antaraku dan hamba-Ku. Untuk hamba-Ku ialah apa yang dimintanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah ni sayang sangat pada kita, tuan-tuan puan-puan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan syurga untuk kita, bukan untuk makhluk yang lain, untuk manusia. Allah ciptakan syurga untuk manusia, untuk makhluk yang paling kurang memujinya. Antara kita dengan binatang, tuan-tuan puan-puan sekalian, binatang tak henti memuji Allah. Tapi bila berlakunya kiamat, binatang akan dihancurkan Allah, tidak dibangkitkan di syurga. Makhluk yang paling kurang memuji Allah adalah manusia. Manusia, tuan-tuan puan-puan sekalian. Makhluk yang paling kurang memuji Allah kita. Dan sangat menyedihkan bila time solat pun kita puji Allah bukan daripada hati. Hanya pada lidah. Hati ingat dunia, hati ingat masalah, hati ingat cerita yang kita tengok. Di luar solat apatah lagi kita. Sebab itu kena betul-betul memahami. Kena belajar, kena berusaha untuk memiliki jiwa yang tenang dalam solat. Kita akan dapat jiwa yang tenang di luar solat. Okey, kita sambung ya. Hadis ni rasa sebab bila baca hadis Nabi ini, bila Allah menyebutkan, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini hadis kudusi ya, hadis kudusi. Sebab itu walaupun hadis Nabi, tapi ia adalah firman Allah, dia jadi hadis kudusi. Sebab itu bila hadis kudusi ni dimulakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, solat itu ku bahagi dua antaraku dan hamba-Ku. Untuk hamba-Ku ialah apa yang dimintanya. Apabila dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apabila dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang membawa maksud segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, lalu Allah menjawab, Hamidani abdi. Masya Allah, Allah jawab, tuan-tuan puan-puan sekalian. Bila kita baca Al-Fatihah tu, kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab apa yang kita baca tu, tapi kita tak dengar alam ghaib, tuan-tuan puan-puan sekalian, alam ghaib. Tapi hakikatnya Allah menjawab, Hamidani abdi, hamba-Ku memujiku. Subhanallah, Allah seronok, Allah gembira dengan kita. Allah berbangga dengan kita di hadapan para malaikat. Bila kita solat, kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamidani abdi, hamba-Ku memujiku. Subhanallah. Lalu kita sebut ayat seterusnya, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Lalu Allah menjawab, Asna ala abdi, Asna ala abdi, Asna alayya abdi. Masya Allah. Asna alayya abdi. Lalu Allah menjawab, Asna alayya abdi, maksud dia hamba-Ku menyanjungku. Masya Allah. Yang tadi tu bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah kata hamba-Ku memujiku. Lalu apabila kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, Allah pun menjawab, Asna alayya abdi, hamba-Ku menyanjungiku. Masya Allah. Lalu bila kita sebut Maliki Yaumiddin, lalu Allah menjawab, Majjadani abdi, hamba-Ku mengagungkanku. Fawwada ilayya abdi, hamba-Ku berserah kepadaku. Subhanallah. Masya Allah. Bila kita sebut Maliki Yaumiddin, Ya Allah, Engkaulah Tuhan pemilik sekalian alam. Engkaulah Raja hari pembalasan. Engkaulah pemilik hari pembalasan, iaitu hari kiamat. Hari akhirat itu milik Engkau. Tuan-tuan puan-puan sekalian, hari ini ramai yang jadi raja di dunia. Raja negara, raja negeri, raja dalam rumah tangga, raja sekian-sekian. Tapi bila di akhirat kelak, hanya ada satu raja sahaja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari itu tiada lagi raja di kalangan manusia. Di hari itu manusia tidak ada sedikit pun kuasa ataupun pengaruh. Dan apabila kita sebut di dalam Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, Allah menjawab,
Majjadani abdi fawwada ilayya abdi. Hambaku mengagungkanku, hambaku berserah diri kepadaku. Masya Allah. Kemudian kita menyebut lagi dalam surah Al-Fatihah ayat yang seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu Allah menjawab, Hadza baini wa baini abdi wa li'abdi ma sa'ala. Allahu Akbar. Masya Allah. Seandainya kita faham dan kita tahu lebih awal, tuan-tuan puan-puan sekalian, banyak dah masalah kita Allah selesai dengan waktu yang cepat dan tepat. Tapi kerana kita tak belajar, kita tak faham hakikat ni. Apabila kita minta pertolongan dengan Allah ketika membaca doa Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dalam solat, Allahu Akbar, bila kita sebut, ini berlaku dalam solat tuan-tuan puan-puan sekalian. Bila kita baca, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami sembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah menjawab, Hadza baini wa baini abdi. Ini adalah bahagianku dan bahagian hambaku. Wa li abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Allahu Akbar. Saat ini tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah sedang beri perhatian kepada kita dan Allah menjawab bila kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu Allah menjawab, ini bahagian aku dan bahagian hambaku. Sebab sekarang kita sedang minta. Tadi kita puji Allah, perasan tak? Bismillahirrahmanirrahim, puji Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji Allah. Ar-Rahmanirrahim, puji Allah. Maliki yaumiddin, puji Allah. 4 ayat terawal surah Al-Fatihah, puji-puji Allah. Masuk ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, ini bahagian aku dan bahagian hambaku. Sebab ayat 4 terawal adalah bahagian Allah semua. Puji Allah, subhanallah. Bila masuk ayat yang keempat, bila masuk ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu Allah menjawab, ini bahagianku dan bahagian hambaku. Masuk bahagian kita yang kelima. Ayat yang kelima. Lalu Allah menjawab, untuk hambaku apa yang dimintanya. Soalannya, aku makbulkan segala permintaan hambaku ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian kita sambung lagi ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-6 dan ayat ke-7. Bila kita baca ayat tu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuk, pimpinlah kami jalan yang lurus. Yang ni jalan-jalan yang orang yang jalan-jalan yang bukan orang engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Lalu Allah menjawab, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini adalah bahagian hambaku dan untuknya apa yang dimintanya. Masya Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, 4 ayat yang terawal surah Al-Fatihah adalah memuji Allah. Dan 3 ayat yang terakhir surah Al-Fatihah adalah bahagian permintaan kita dengan Allah. Kalau kita, subhanallah tuan-tuan puan-puan sekalian, mengharap sangat dengan seseorang, kita akan mulakan dengan pujian. Bang, awak suami yang baik, awak banyak gini-gini. Akhirnya suami kata, awak nak apa puji banyak-banyak ni? Allah ya Hamid, yang maha terpuji, tuan-tuan puan-puan sekalian. Allah sangat suka hambanya memujinya. Dan apabila kita memuji Allah, bukan hanya pada lidah, tapi dibawa dengan hati, dibawa dengan perasaan, dengan dihayati, Allah memandang hati kita. Allah boleh tembus hati kita. Tengok hati kita ketika lidah memuji. Adakah hati memuji Allah? Lalu bila kita baca ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, puji Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, segala puji. Ar-Rahmanirrahim, puji Allah lagi. Maliki yaumiddin, kalah raja hari pembalasan ya Allah. Tidak ada raja lagi pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Ayat yang kelima, ke-6, ke-7 adalah permintaan hamba. Bila masuk ayat ke-6, kelima, ke-6, ke-7, kita mula minta, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu Allah menjawab, ini bahagianku dan bahagian hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Subhanallah. Kemudian kita sambung lagi permintaan lepas tu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
Kami mohon tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah. Nikmat dunia, nikmat kubur, nikmat mahsyar, nikmat syurga. Ya Allah, berikanlah kepadaku jalan-jalan orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah. Nikmat hidup yang baik, nikmat mati yang baik, nikmat kubur yang baik, nikmat mahsyar yang baik. Sebab itu surah Al-Fatihah dinamakan Sab'ul Masani, Ummul Kitab. Kan, ibu kepada Al-Quran. Sebab Al-Fatihah ini, Masya Allah, tuan-tuan puan-puan, kenapa Al-Fatihah dijadikan wajib dalam solat? Sebab setiap ayat bila kita baca dalam solat, ayat itu Allah akan jawab, Allah akan jawab, Allah jawab. Hanya saja kita tidak mampu mendengar jawapan Allah sebab ia berlaku di alam ghaib. Tapi orang beriman dia yakin Allah sedang menjawab setiap ayat yang dibaca dalam Al-Fatihah. Bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan-Mu yang lurus, jalan-Mu yang benar, jalan yang selamat ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah, yang Engkau rahmat ya Allah. Orang yang nikmat di dunia, nikmat di mahsyar, nikmat di kubur ni, yang Allah beri nikmat ni. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang Engkau marah, orang yang Engkau benci, yang Engkau murkai. Waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat ya Allah, kami tidak mahu ya Allah. Lalu Allah menjawab, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Masya Allah, bayangkan tuan-tuan puan, tengah solat kita minta, tunjukilah jalan, berikanlah kami nikmat hidup bagaimana orang yang Kau beri nikmat. Kita baca dalam Al-Fatihah, lalu Allah jawab, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Tapi kenapa kan kita tak boleh mencapai dan kita tak boleh merasakan solat itu sebagai kekuatan, solat itu sebagai penolong kita? Kerana kita tidak belajar untuk memahami solat dengan sebenar. Kerana kita tak berusaha, kita berkira-kira bila nak belajar solat. Bila nampak ada ceramah solat, kita rasa, alah, kita tak upgrade nilai dan ilmu solat. Tapi ilmu bisnes kita upgrade. Ilmu rumah tangga kita upgrade. Ilmu itu kita upgrade. Ilmu ini kita upgrade. Tapi ilmu yang akan membawa kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat, kita tak upgrade. Itu ilmu solat. Sebab itu orang yang nak ubah hidup, dia kena ubah solat. Kalau kita boleh solat dengan tenang, di luar solat kita akan tenang. Kalau dalam solat kita boleh memahami apa bacaan dalam solat, di luar solat kita akan mudah memahami hikmah setiap ujian yang Allah berikan. Di luar solat kita ada komunikasi yang baik. Kalau kita ada komunikasi yang baik dengan Allah ketika solat, kita akan ada komunikasi baik di luar solat. Subhanallah. Sekarang ada banyak tuan-tuan puan-puan sekalian, buku-buku ada banyak tentang buku dan terjemahan solat. Belilah tuan-tuan puan-puan. Ambillah masa 2 minggu. Baca, lepas tu tengok maksud. Bila solat, mungkin mula-mula first solat kali pertama, fokus Al-Fatihah dulu. Maksud Al-Fatihah dulu. Dah settle Al-Fatihah, barulah fokus pula doa ketika rukuk. Zikir kita ketika rukuk, kita baca apa? Perasan tak, solat ni Masya Allah tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk kita ada takbir intiqal, iaitu berpindah rukun. Daripada berdiri, lepas tu kita akan rukuk kan. Allahu Akbar, kita rukuk. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ini menunjukkan setiap kali pergerakan solat diiringi dengan perkataan Allahu Akbar. Kadang kita lalai dalam solat, kita nak bawa kembali hati tu perkataan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kemudian kita pun rukuk kan. Masa kita rukuk ni, otak ni berada sama dengan jantung. Subhanallah, sejajar dengan jantung masa ni. Kita sebut apa? Kan kita tengok Mak Saleh ataupun kita tengok orang Jepun, bila dia hormat kan dia buat macam ni. Hormat manusia. Subhanallah. Sekarang dalam solat kita sedang hormat Allah Subhanahu Wa Taala dengan pergerakan umpama itu. Pergerakan kita menghormati, kita rasa menyerah diri ketika rukuk, lalu kita sebut perkataan apa? Kita sebut Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Maha suci Allah, Azim yang maha mulia, maha suci Allah, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, dan pujian baginya. Wa bihamdih, dan pujian baginya. Kemudian kita bangun kan, kita sebut Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Saya kan, kalau kita faham maksud, masa sebut tu naik bulu roma tuan-tuan puan-puan.
Sebab apa? Apa maksud dia? Sami'allahu liman hamidah. Sami'a, Allah mendengar. Sami'a, Allah mendengar. Sami'allah, maksud dia sami'a mendengar. Sami'allah, Allah mendengar. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi sesiapa yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, bagi kamu segala pujian. Masya Allah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita masa rukuk, kita puji Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha azim. Wa bihamdih, dan pujian baginya. Lepas tu kita bangun daripada rukuk, kita sebut Sami'allahu liman hamidah. Kalau kita memahami bacaan maksud, kita akan bawa dengan pengertian Allah maha mendengar. Sami'allah, Allah mendengar liman hamidah, bagi sesiapa yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, walaka, dan bagi kamu segala pujian. Masya Allah, subhanallah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita sebagai manusia, kita suka dipuji. Orang puji kan, puan, cantiknya puan, puan nampak muda, puan sehat, kuat, ringan, puan rajin. Manusia suka dipuji. Tapi tak ada sampai manusia sampai tahap bagi upah. Makasihlah puji, ambillah RM10. Makasih puji, ambillah RM20. Makasih puji. Kita tak sampai, walaupun suka sangat dipuji, kita tak bagi upah pada orang yang puji. Habis-habis terima kasih, senyum tu je. Tapi Allah ya Hamid, yang maha terpuji, sangat suka hambanya yang memujinya, sehingga setiap kali kita memuji Allah, kita diberi pahala, dan orang yang banyak memuji Allah, Allah bagi syurga. Allah bagi ganjaran dunia, Allah bagi ganjaran akhirat, Allah bagi pembebasan api neraka. Kerana Allah ya Hamid, yang maha terpuji, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dalam solat, daripada awal kita mula dengan muji Allah yang maha besar, sampai akhir kita puji Allah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tapi kita kena belajar menghayati. Sebab itu kadang kita tak rasa kita sedang puji Allah. Masa rukuk tadi kita sebut Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Segala puji bagi Allah. Wa bihamdi, segala puji bagi Allah yang mulia tadi. Wa bihamdi, dan pujian baginya. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar liman, bagi mereka yang memujinya. Kita sedang puji Allah. Sebab itu bila baca Sami'allahu liman hamidah, saya kadang tersenyum. Saya baca Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Saya rasa bahagia sebab masa tu saya rasa macam aku memuji Allah dan Allah dengar. Kita rasa macam Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar hambanya yang memujinya. Rasa macam seronok, seronoknya Allah dengar aku memujinya. Lepas kita rasa seronok, kita pun sembut Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, bagi kamu segala pujian, ya Allah. Apa yang orang puji kita? Orang puji apa? Cantik, bagi Allah cantik. Baik, bagi Allah, pujian baik tu bagi Allah. Apa lagi orang puji? Alim, banyak ilmu, itu pujian tu bagi Allah. Kaya, banyak duit, pujian tu bagi Allah. Itu yang kita ikrar dalam solat. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, walakal hamd, bagi kamu segala pujian. Pujian-pujian yang orang lontarkan kepada kita sebenarnya milik Allah. Allah yang berhak dipuji. Allah yang ciptakan kita. Allah yang beri kita kemampuan untuk berfikir, kemampuan untuk bercakap. Allah yang hakim, yang maha bijak, pinjamkan kita kebijaksanaan. Allah yang rasyid, yang maha cerdas, beri kita kecerdasan. Allah yang razak, beri kita rizki. Allah yang salam, yang maha sejahtera, berikan kita kesejahteraan, kesihatan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Walakal hamd, bagi Allah segala pujian. Allahu Akbar. Tuan-tuan puan, ini antara penutup perkongsian pada pagi ini. Saat sujud. Sebab itu kan, bila saat sujud, saya rasa macam Allahu Akbar. Lepas tu kita sujud kan. Masa sujud kita baca lagi takbir intikal kan. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Masa ni sepatutnya kita rasa tak ada apa-apa ni. Kita nak menyungkurkan diri kita kepada Allah, di hadapan Allah. Tadi kita sama, kita masih lagi pergerakan kita dengan Allah, kita buat macam ni. Tapi bila time kita nak sujud, tuan-tuan puan-puan sekalian, time kita nak sujud kan, time kita nak sujud ni, kita berdiri dan kita nak menyungkurkan diri kita kepada Allah. Subhanallah, time kita nak menyungkurkan diri kita kepada Allah,
kita pun sebut Allahu Akbar, kita pun sungkurkan diri kita, kita sujud. Masa tu kita kena rasa kita tidak ada apa-apa. Kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha mengetahui isi hati kita. Kita sedang berhadapan dengan Allah dengan kelemahan kita, dengan Allah yang ada segala-galanya. Kita sujud, lalu kita zikir apa? Perhatikan zikir apa yang dibaca ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Masya Allah. Tak tahu apa-apa sekalian. Maksud dia apa? Maha suci Allah, a'la, yang tertinggi. Nampak tak kontra yang sedang berlaku? Kita daripada berdiri, selepas sami Allahu liman hamidah, ketika saat kita berdiri, kita sedang tinggi. Kemudian ketika kita sedang berdiri, kita terus menyungkurkan diri sujud kepada Allah. Dan ketika itu kita sedang berada di tempat paling rendah. Muka, wajah, kepala yang kita agungkan ni, muka yang kita puji-puji sangat ni, semua kita sedang duduk menyamaratakan dengan kaki, dan ketika itu kita sebut nama Allah yang tertinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ketika itu kita sedang merendahkan diri. Kita sedang sujud, menyungkurkan dan merendahkan diri. Saat itu kita memuji Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. A'la maksudnya atas. A'la yang teratas. Maha suci Allah yang tertinggi, yang teratas. Saat itu kita sedang duduk di paling bawah sekali. Paling hina sekali, dan kita menyebut, Engkaulah yang paling tinggi ya Allah, Engkau yang paling teratas ya Allah. Tapi kita tak faham maksud zikir yang kita baca dalam solat. 5 kali sehari, dah berapa ribu kali dah kita solat, tuan-tuan puan-puan, dah berapa tahun. Umur kita dah 50, umur 60, kita perlu berapa tahun lagi untuk faham bacaan dalam solat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Belum terlambat untuk kita memahami tentang hakikat solat, belajar solat, faham maksud dalam solat, tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi yang barakah ini memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kita nekat. Memberikan kepada kita semangat untuk mengubah kehidupan kita dengan mengubah solat kita. Saya mohon maaf segala kesilapan dan kekurangan sepanjang perkongsian pada pagi ini. Ini hanyalah mukadimah, tuan-tuan puan-puan sekalian, lebih kurang dalam sejam. Seterusnya, tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, belajarlah. Ada ramai ustaz, ada ramai ustazah, ada banyak buku tentang solat. Ini antara buku, Masya Allah, buku yang sangat bagus tentang solat. Ada satu lagi buku yang besar warna hijau tu. Ada banyak sangat buku tentang solat, tuan-tuan puan Google lah. Bukan sekadar belajar bab rukun, bab perkara yang membatal, wajib solat dan sebagainya. Tapi kena cari buku tentang solat, tentang falsafah solat, penghayatan solat. Bagaimana alim ulama menyusun dengan begitu indah. Ini saya baca sikit ni pun saya rasa macam, ya Allah. Allahu Akbar. InsyaAllah kita akan kongsi pada slot-slot yang akan datang lagi. Saya ucap terima kasih kepada sahabat yang ramai hadir pada hari ini. InsyaAllah teruskanlah belajar dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita solat yang khusyuk sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun. Ciri-ciri orang yang beriman Allah sebut pada ayat yang kedua dalam surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, maka berjayalah orang-orang yang beriman. Berjayalah orang yang beriman. Maksud qad aflahal mu'minun di sini, maka berjayalah orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana yang berjaya? Dia berjaya apa? Berjaya dapat syurga, berjaya selamat api neraka. Ini kejayaan yang sebenar, tuan-tuan puan-puan. Kejayaan sebenar hidup kita adalah apabila kita berjaya dapat syurga Allah, berjaya selamat daripada api neraka Allah. Kejayaan sebenar anak-anak kita daripada berjaya periksa semua tu, berjaya dapat kerja, itu kita nak juga. Tapi kejayaan sebenar anak-anak kita adalah apabila anak-anak kita berjaya melepaskan diri daripada api neraka dan dapat masuk syurga Allah. Kejayaan sebenar sebuah keluarga adalah boleh masuk syurga sekeluarga dan selamat daripada api neraka sekeluarga. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, maka berjayalah orang yang beriman.
alladzina fi salatihim khashi'un. Mereka yang mendirikan solat dengan khusyuk. Subhanallah. Bagaimana Allah meletakkan syarat utama untuk menjadi orang mukmin yang berjaya, solat Allah letak. Yang pertama solat. Barulah pergi kepada perkara-perkara yang lain. Kamu berjaya dalam kehidupan kamu, kamu berjaya dalam perjalanan kamu, berjaya dalam pekerjaan kamu, berjaya sekian-sekian, kamu berjaya memimpin orang, kamu berjaya. Tapi yang pertama sekali ukuran kejayaan Allah letak, qad aflahal mu'minun, maka berjayalah orang-orang yang beriman, alladzina fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang solatnya khusyuk. Subhanallah, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebagai penutupnya sekali lagi saya ingin mengajak sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian untuk sama-sama hadir ke seminar webinar solat. Webinar menggapai kesempurnaan dan khusyuk solat yang akan disampaikan oleh saya sendiri bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Nizam, selalu juga keluar TV, selalu banyak tulis buku. Ustaz Muhammad Nizam akan membantu kita. Ustaz Muhammad Nizam akan berkongsi tentang ilmu sifat solat Nabi, yang mana kami minta Ustaz nanti buat secara praktikal. Video tu nanti Ustaz atas sejadah tunjukkan dan Ustaz akan bawakan berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Kan berdiri tegak macam mana, rukuk macam mana, sujud, bacaan-bacaan perbincangan. Ustaz akan memimpin kita dengan praktikal pergerakan dalam solat. Saya tak bolehlah nak tunjuk praktikal saya perempuan, sebab yang melihat nanti lelaki dan perempuan. Lepas tu pada sebelah petang kita akan buat apa? Soal jawab. Kita akan buat sesi soal jawab. Semua soalan-soalan yang tuan-tuan puan tinggalkan sebelum-sebelum ni untuk kali ni kita akan jawab dan akan diberikan e-book yang percuma. Kepada yang tak mampu, jangan bimbang tuan-tuan puan-puan sekian. WhatsApp saja. Bagi tahu saya tak mampu tapi saya nak sangat, WhatsApp saja. Ada pertimbangan. Kita boleh bagi percuma, ada kita bagi separuh, ada boleh ansuran. Janganlah rasa macam tak boleh. WhatsApp saja, ada nombor WhatsApp, bagi tahu kita nak seramai mungkin. Subhanallah. Hanya saja kami buat sedikit yuran tu tuan-tuan puan-puan sebab ada kos yang terlibat. Juga itulah bentuk ikhtiar kami untuk survival kami. Untuk kerja amal, kerja dakwah, untuk pergerakan kami di sini dengan staf dan 50 orang. Hasil daripada infak yuran ini sedikit sebanyak boleh membantu kami untuk menggerakkan kerja dakwah, kerja amal. Tapi selebihnya kita bagi e-book percuma dan sebagainya. Masya Allah, ilmu yang premium kita akan cuba sehabis baik tentang solat. Maka tuan-tuan puan-puan boleh tengok iklan, boleh tengok kat page. Kita akan buat bila 31 Januari, hari Ahad ini tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita jemput kepada semua. Yang mampu ke tak mampu, WhatsApp saja dulu. Cuma kita sediakan yuran itu untuk survival kita, untuk kerja amal, kerja dakwah. Subhanallah, terima kasih kepada semua. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah.